Assalamualaikum, salam sejahtera, Cikgu Nan kembali lagi. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan pelajaran matematik SPM, sukatan serakan data tak terkumpul bahagian yang kedua. Pelajar-pelajar sekalian, serakan adalah merupakan ukuran sebaran nilai-nilai atau data yang kita kumpulkan daripada sesuatu eksperimen ataupun kaji selidik. Bagaimanakah cara untuk kita mengukur serakan ini? Kita boleh mengukur nilai serakan ini menggunakan beberapa kaedah sukatan. Kita boleh mengukur sukatan serakan dengan menggunakan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Dalam mengira sukatan serakan yang melibatkan julat, sisihan piawai, julat antara kuartil dan juga varian ini, kita perlu mengambil kira jenis data yang kita ada. Sama ada data itu merupakan data yang tidak terkumpul ataupun data yang telah dikumpulkan dalam bentuk jadual kekeraban. Kaedah ataupun cara sukatan yang pertama adalah menggunakan julat. Julat ialah perbezaan antara nilai cerapan tertinggi dan nilai cerapan yang terendah. Jadi, untuk mendapatkan julat, kita perlu mengenal pasti nilai cerapan yang paling besar dan nilai cerapan yang paling kecil. Seterusnya, kita dapatkan perbezaan di antara dua nilai ini. Jadi, julat akan menggambarkan berapakah saiz data-data yang kita kumpulkan secara umum. Bagi data yang tak terkumpul, adalah mudah untuk kita kenal pasti data yang terbesar dan nilai data yang paling kecil. Tetapi, apabila melibatkan data yang terkumpul, kita mempunyai apa yang dipanggil sebagai selang kelas. Oleh yang demikian, kita perlu mengenal pasti suatu nilai yang boleh mewakili nilai yang paling besar daripada selang kelas yang paling besar dan nilai yang paling kecil daripada selang kelas yang paling kecil untuk kita mendapatkan perbezaan di antara pewakilan nilai paling besar dan nilai paling kecil. Jadi, secara umumnya, julat sama dengan nilai cerapan terbesar tolakkan dengan nilai cerapan terkecil. Julat antara kuartil adalah perbezaan nilai data yang berada pada kedudukan kuartil yang ketiga dan data yang berada pada kuartil yang pertama apabila data-data disusun secara tertib menaik. Yang dimaksudkan dengan kuartil ialah 1/4. Oleh yang demikian, kita perlu mengenal pasti manakah data-data yang telah disusun secara tertib menaik tadi berada pada kedudukan yang ke-3/4 daripada keseluruhan dan data yang berada pada kedudukan 1/4 daripada keseluruhan. Setelah data-data itu dikenal pasti, maka kita dapatkan perbezaan di antara nilai yang berada pada kuartil yang ketiga dan kuartil yang pertama. Perbezaan di antara dua nilai ini dipanggil sebagai julat antara kuartil. Sebelum ini kita telah melihat apa yang dimaksudkan sebagai julat. Kita mendapatkan beza di antara nilai yang paling besar dengan nilai data yang paling kecil. Apabila kita mendapatkan nilai julat di antara kuartil pula, kita mendapatkan beza di antara nilai data yang berada pada kedudukan 3/4 daripada keseluruhan dengan data yang berada pada 1/4 daripada keseluruhan apabila kita susun data-data ini dalam tertib menaik. Bagi data-data yang bertabur secara normal, biasanya kebanyakan data-data berada di bahagian tengah. Oleh yang demikian, ukuran julat di antara kuartil ini adalah lebih baik untuk menggambarkan berapa luasnya sebaran antara data yang paling kecil dengan data yang paling besar.
variance adalah purata kuasa 2 bagi beza nilai antara data dan juga mean ataupun purata bagi data-data ini. Jadi, untuk mengira variance, kita perlu mengenal pasti nilai bagi kuasa 2 data dan juga nilai purata bagi data-data ataupun nilai mean. Terdapat dua formula yang boleh digunakan untuk tujuan ini. Formula yang pertama, variance sama dengan sigma X tolak X bar kuasa 2 dibahagikan dengan N. Sigma bermaksud hasil tambah. X bar bermaksud purata. Jadi, untuk mengira variance menggunakan formula ini, kita perlu mengenal pasti purata ataupun mean terlebih dahulu. N pula adalah bilangan data. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah mendapatkan beza di antara setiap data dengan nilai purata data, kemudian jumlahkan kuasa 2 bagi perbezaan nilai itu, seterusnya dibahagikan dengan bilangan data-data yang ada. Formula yang kedua, variance sama dengan sigma X kuasa 2 per gandingan N tolak X bar kuasa 2. Sigma X kuasa 2 bermaksud hasil tambah bagi kuasa 2 setiap data. X bar bermaksud nilai purata bagi data-data. N bermaksud bilangan data. Jadi, apabila kita hendak mengira variance menggunakan formula ini, apa yang perlu kita lakukan adalah mengenal pasti berapakah jumlah hasil tambah kuasa 2 bagi setiap data. Kita juga perlu mengira apakah dia nilai purata bagi data dan berapakah bilangan data. Jadi, hasil tambah bagi kuasa 2 bilang data tadi, kita bahagikan dengan bilangan data, tolakkan dengan kuasa 2 bagi purata atau mean tadi. Perbezaan antara keduanya akan memberikan kita nilai variance. Para pelajar boleh membuat pilihan sama ada untuk menggunakan formula yang pertama ataupun formula yang kedua bergantung kepada kesesuaian pelajar. Sisihan piawai adalah nilai punca kuasa 2 bagi satu variance. Jadi, sekiranya kita mempunyai nilai variance, apa yang perlu kita lakukan adalah dapatkan nilai bagi punca kuasa 2 variance itu untuk mendapatkan nilai sisihan piawai. Oleh yang demikian, secara formulanya, kita hanya perlu menambahkan punca kuasa 2 bagi formula variance. Jika pelajar perhatikan, simbol yang digunakan untuk variance adalah merupakan simbol sisihan piawai yang dikuasa 2-kan. Jadi, sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 bagi sigma X tolak X bar kuasa 2 perkan dengan N. Satu lagi formula, sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 sigma X kuasa 2 perkan dengan N tolakkan dengan X bar kuasa 2. Sebenarnya, sekiranya kita telah mempunyai nilai variance, apa yang perlu kita lakukan hanyalah mendapatkan nilai punca kuasa 2 bagi variance itu bagi mendapatkan nilai sisihan piawai bagi data-data berkenaan. Sekiranya kita menambahkan suatu nilai pemalas ke atas setiap data-data yang kita ada ataupun kita menolakkan suatu nilai pemalas ke atas data-data yang kita ada, ia tidak akan mengubah nilai-nilai bagi sukatan serakan sama ada julat antara kuartil, varian maupun sisihan piawai. Tetapi sebaliknya, sekiranya kita mendarabkan data-data yang ada dengan suatu pemalas, ia akan memberi kesan kepada nilai bagi sukatan serakan ini. Julat antara kuartil dan
sisihan piawai perlu didarabkan ataupun dibahagikan dengan nilai pemala berkenaan. Tetapi bagi nilai variance, data-data yang didarabkan dengan suatu pemala atau dibahagikan dengan suatu pemala, variance baru bagi data-data adalah nilai asal perlu didarabkan dengan kuasa 2 pemala ataupun dibahagikan dengan kuasa 2 bagi pemala berkenaan. Sekiranya kita mempunyai suatu data yang mempunyai nilainya yang lebih jauh, sama ada lebih besar ataupun lebih kecil daripada data-data yang ada, data ini kita panggil sebagai pencilan. Sekiranya data yang dipanggil pencilan ini dikeluarkan daripada data-data keseluruhan, dia akan memberikan nilai ataupun memberikan kesan yang besar kepada nilai sukatan serakan. Begitu juga kalau sekiranya data pencilan ini dimasukkan ke dalam data-data yang sedia ada, dia akan memberikan kesan signifikan kepada sukatan serakan. InsyaAllah dalam video yang akan datang, cikgu akan tunjukkan contoh bagaimana untuk mengira sukatan serakan ini daripada data tak terkumpul dan data terkumpul yang kita ada. Cikgu harap para pelajar dapat memahami dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan sukatan serakan, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Cukup dulu untuk kali ini. Semoga bertemu lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi.